إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة Hai الفضيلة. sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita diam apabila khatib sedang membaca khutbah, kerana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang berkata-kata apabila khatib sedang membaca khutbah, walaupun mengingatkan sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, maka luputlah pahala doanya. Oleh itu, marilah kita diam dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan taatlah kamu juga kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Tabung itu boleh diberhentikan di tepi sana dulu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan memperkatakan tajuk suasana di padang mahsyar. Makhluk dan alam yang luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan menempuh saat kemusnahan dan kehancuran. Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau di sekeliling kita akhirnya akan kuning layu. Besi yang keras akan berkarat dan menjadi reput. Makanan yang segar juga akan menjadi basi. Anak-anak remaja akan pudar di mamah usia tua yang akhirnya akan menemui ajal. Begitu juga dengan dunia yang kita duduki dan diami pada hari ini juga semakin tua. Suasana yang berlaku ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi sesuatu perkhabaran dan petanda awal bahawa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menemui ajalnya pada suatu detik yang dinamakan kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam suratul Anbiya ayat 104 yang bermaksud, Ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami kembalikannya sebagaimana awal kejadiannya. Sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami, sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan semula pada hari kiamat dan akan dihimpunkan di suatu tempat yang dipanggil padang mahsyar untuk menghadapi perbicaraan atau timbangan amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Di sana manusia akan dikumpulkan dalam keadaan yang penuh sesak bagi mengharungi hari hisab, yakni hari perbicaraan. Persoalan besar timbul di kalangan manusia di padang mahsyar nanti ialah berapa lama mereka mesti berada di dataran mahsyar itu. Tidak sesiapa pun yang tahu. Yang pasti perit derita di padang mahsyar itu akan dirasai oleh semua makhluk dalam keadaan menangis dan keluh kesah yang tidak henti-henti. Mereka dalam keadaan membisu tanpa sepatah kata, tidak tahu hendak mengadu kepada siapa dalam keletihan yang tidak terhingga dan rasa lapar serta dahaga yang menghiris kerana tempoh yang lama di padang mahsyar tanpa ada sebutir makanan atau setitik air minuman. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, padang mahsyar itu suatu dataran bumi yang maha luas saujana mata memandang, yang keluasannya tidak dapat dihitung dengan ilmu manusia. Keadaan bumi yang putih dan rata, tiada gunung ganang dan tiada pokok kayu untuk dijadikan tempat berteduh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat nanti di atas bumi yang putih, seperti kamu berada di atas tanah putih seperti putihnya gandum halus, masing-masing tidak mengenali di antara satu sama lain. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada dataran putih yang luas itulah manusia dibangkitkan semula
dan dihalau ke suatu tempat seperti haiwan ternakan yang keluar dari kandangnya, dengan keadaan tidak beralas kaki dan bertelanjang tanpa pakaian, sehingga mereka terlupa bahawa dirinya tidak berpakaian kerana sibuk memikirkan bagaimana hendak menyelamatkan diri masing-masing. Di padang mahsyar juga nanti ada golongan manusia yang berjalan kaki, ada yang merangkak-rangkak, dan bermacam-macam lagi keadaan mereka. Mereka akan melalui padang mahsyar dalam suasana yang panas kerana cahaya matahari seolah-olah berada hanya sejengkal di atas kepala manusia pada masa itu. Ada sesetengah manusia ditenggelami dengan peluh yang banyak dan berbau busuk, bergantung kepada tahap amalan semasa di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal 1 mil. Tidak tahu, Salim bin Amir yang ini perawi hadis ini berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan 1 mil itu. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi SAW bersabda lagi, sehingga manusia tersiksa dalam peluhnya sesuai dengan kadar amalan-amalannya, iaitu dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang peluhnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulutnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketika di padang mahsyar nanti, orang yang kita sayang di dunia, iaitu kaum keluarga kita yang terdiri daripada ibu, ayah, isteri, anak-anak dan adik-beradik, tidak akan mampu membantu dan menolong. Tidak akan mampu membantu menolong kita menghadapi suasana di padang mahsyar. Maka pada waktu itu siapakah yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita? Oleh itu tiada lain yang dapat menyelamatkan kita melainkan amalan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala juga. Ini adalah kerana pada hari yang sangat panas itu, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan memberikan naungan kepada sebahagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata-mata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata-mata. Iaitu yang pertama, imam, iaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut atau cinta kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak oleh wanita untuk berzina tetapi dia menolak dengan berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Yang keenam, lelaki yang bersedekah lalu merahsiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sunyi lalu berlinangan air matanya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, saya ingin menyeru diri sendiri dan juga para jemaah sekalian, insaflah dan sedarlah bahawa suasana kesengsaraan di padang mahsyar amat dahsyat. Marilah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menghadapi alam akhirat kelak. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan golongan hamba yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 6 hingga 7. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang bermaksud, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan walau sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalannya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada hamba-Mu Abdakal Harith al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajah ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zahir Sofia binti al-Marhum As-Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqdi ad-dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rahiyyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidikal hujjaj wal ghuzzati wal musafirin
في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله